Hari ini ranca, di sini ranca, di sana ranca berdosa. Yeah. Di sana mau ranca, di mana-mana ranca, mana-mana ranca berdosa. Berdosa, mana-mana ranca. Berdosa. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto. Alright guys, dalam video kali ini aku akan dedahkan spoiler untuk chapter 1031 yang telah keluar semalam, tak silap aku. Dan juga aku nak bagi sedikit pendapat aku berkenaan Arc Wano ini. Okay, dan mungkin lepas aku hasilkan video ni akan ada lebih banyak lagi spoiler yang akan dikeluarkan. Tapi aku dapat spoiler ni as at 16 hari bulan lah. Hari ni 17 hari bulan. So itulah spoiler yang aku cuba dedahkan. So that's all. Alright, spoiler ni macam biasa aku dapat dari Redon yang mendedahkan bahawa chapter 1032 nanti akan bertajuk Oden's Beloved Sword atau pedang kesayangan Oden. Dalam chapter 1032 nanti kita akan dapat melihat Marco akan berubah ke mod Zoan Mythicalnya dan pergi bersama-sama dengan Izo. Dan dalam chapter 1032 nanti juga kita akan mendapat maklumat bahawa Fuga, iaitu salah seekor daripada The Numbers, rupa-rupanya merupakan kawan kepada Yamato yang sebelum ini kita dapat melihat dalam chapter lepas telah mengejar Yamato di saat Yamato menerobos masuk ke dalam dari pintu cave chamber yang mana terdapatnya Apo, X-Drake dan dua lagi The Numbers kat sana. Dan scene di situ juga dilanjutkan lagi dengan satu panel di mana kita dapat melihat setelah Robin dan Brook cuba berusaha untuk melarikan diri daripada CP0 dan Api juga yang sedang marak di dalam istana itu, mereka berdua telah melompat dan mendarat di atas kepala Fuga. Tidak mahu untuk membiarkan Robin terlepas. CP0 telah cuba untuk mengejar Robin, namun mereka telah dicederakan oleh Kazenbo, The Fire Yokai, yang juga kebetulan telah terjatuh dari aras bahagian atas. Apo telah terlihat CP0 dan mengambil gambar mereka untuk diberikan kepada Morgan, paparazzi dalam dunia One Piece untuk diviralkan. Dan menariknya CP0 mengetahui rahsia sebenar dan identiti sebenar siapa X-Drake sebenarnya. CP0 kemudiannya telah menentang X-Drake dan Apo. Scene kemudiannya telah beralih ke arah King yang sedang menentang Zoro, dan menurut spoiler yang kita perolehi, nampaknya King juga seperti Queen mempunyai tubuh istimewa dinosaurnya. Namun King kemudiannya telah berubah semula menjadi bentuk manusianya dan menentang Zoro dengan pedangnya. Zoro kemudiannya tertanya-tanya, adakah King ini sejenis bangsa manusia ikan ataupun dia memiliki darah dari bangsa gergasi. Namun apa yang pasti, King ini memiliki kekuatan daripada satu bangsa yang tidak dia ketahui. Dan menurut Zoro lagi, selagi dia tidak dapat merungkai misteri bangsa milik King, dia tidak akan dapat mengalahkan King. Kemudian tiba-tiba pedang Enma telah terreaksi kepada satu bunyi shamisen yang didengari oleh Zoro. Dan kita dapat melihat dalam chapter ini Orochi juga ditampilkan dan dia juga mendengar bunyi shamisen itu dan mendekati bunyi tersebut. Dan di akhir chapter ini kita bakal didedahkan dengan Orochi. Kurozumi Orochi adalah salah satu watak yang terbodoh dalam dunia One Piece yang tidak ada kepadanya apa-apa selain dari kebodohan. Telah menemui satu sosok yang tidak didedahkan dalam spoiler chapter ini. So pada pendapat aku, sosok tersebut mungkin adalah sosok siluet yang telah membantu Red Scabbard sebelum ini. And in my point of view juga, seperti ramai agakkan dari One Piece community, sosok tersebut berkemungkinan sama ada Lady Toki ataupun Lady Hiyori. Bagaimana menurut kalian? Dan spoiler ini sangat menghiburkan kita dengan sebuah perkhabaran bahawa minggu depan new manga will be released. So minggu depan tidak cuti. Alhamdulillah. Alright, jom kita bercerita sikit berkenaan chapter lepas yang aku akan cuba spekulasikan untuk Arc Wano ini secara overall. Siapa nak come first? Calling for those yang nak buat duit mudah dari rumah, Lucina Academy menawarkan trading yang terbaik dalam The Last Gold Mastery Intake. Dalam Gold Mastery ini, kita akan belajar buat USD dengan teknik shadow entry yang diajarkan khas dari the best Sifu of Gold Trader. 5 teknik penting yang akan diajarkan, dan menggunakan ilmu tersebut, anda berpeluang memenangi RM1,000 dalam kontes belajar dan menang. Belajar ilmu trading advance dengan hanya RM100 dan berpeluang memenangi RM1,000. Jom join belajar rahsia trading Gold Mastery sekarang, kerana setelah intake terakhir ini selesai, harga pendaftaran akan menjadi RM899 semula. Jangan risau dengan result, kerana dah beribu-ribu feedback yang proven dari student yang berjaya dengan 5 teknik rahsia ini. Ada yang berjaya withdraw $134, ada yang berjaya withdraw RM800, sedangkan modal kelas hanya RM100. Bahkan ada yang sampai berjaya withdraw $740. Wow, amazing. Jadi tunggu apa lagi guys? Jom daftar hari ini. Link Lucina Academy aku tinggalkan di ruangan description di bawah.
Pada pandangan aku, Wano Arc ini, walaupun kita telah tiba di fasa di mana pertarungan terakhir telah pun di set up kan, which is our MC Monkey D. Luffy sedang bertarung dengan Kaido, dan event Onigashima ini dikhabarkan akan tiba di Flower Capital dalam masa beberapa minit sahaja lagi. But for me, arc ini masih jauh lagi dan mungkin masih banyak lagi chapter sebelum arc Wano ini betul-betul tamat. Dan menurut aku personally, arc Wano ini akan mengatasi arc Marineford. Arc Wano ini setakat yang telah kita saksikan telah pun menunjukkan betapa arc ini adalah satu arc yang besar. Bahkan pada masa akan datang nanti, arc ini akan jadi lebih besar. Aku rasa dalam arc pre-time skip, Oda telah set upkan satu expectation dengan membahagikan arc yang panjang kepada dua. Contohnya, Water 7 membawa kita kepada Enies Lobby, Impel Down membawa kita kepada Marineford, which is pada aku, Oda telah set upkan satu perkara yang jelas bila mulanya dan bila penamatnya, yang membantu pembaca untuk reset expectation diorang, atau maksudnya lepas ni kita sebagai pembaca akan menjangkakan sesuatu yang baru lepas itu pula. Dan kita juga boleh tengok satu setup yang telah berlaku di Water 7 dan Impel Down, kombinasi perkara-perkara yang telah berlaku dalam chapter-chapter sebelumnya. Dan apabila kita masuk kepada arc yang baharu, basically kita akan expecting yang arc itu macam arc-arc yang lainnya. Dia akan bermula dengan perlahan-lahan, yes, macam jalan cerita biasa, dan arc itu akan build up sekali lagi. This is what I meant by reset tadi. Dan begitulah yang berlaku di Wano. Tapi kalau kita tengok balik, arc Wano ni sangat-sangat bijak. Dan kita boleh bahagikan arc Wano ini kepada 3 bahagian, which is pre-raid, during raid dan post-raid, atau sebelum pemberontakan, semasa pemberontakan dan setelah pemberontakan. Jadi dengan itu kita ada pre-raid yang berlaku di Wano, kemudian during raid yang berlaku di Onigashima, dan post-raid yang kita tak sure lagi di mana dan bagaimana setup yang Oda akan sediakan kepada kita. Alright, jom kita tengok balik arc Marineford, atau juga dikenali sebagai The Summit War Arc. Marineford adalah arc di mana tercetusnya peperangan di akhir pengembaraan Luffy di pre-time skip, yang mengumpulkan banyak watak-watak berbeza, bangsa-bangsa berbeza yang telah kita lihat sepanjang pengembaraan Luffy semasa pre-time skip. Contohnya termasuklah musuh-musuh dan kawan-kawan yang Luffy telah jumpai sebelum ini. Contohnya macam Crocodile semasa di Alabasta Arc, Gecko Moria dari Thriller Bark Arc, Dracula Mihawk dari Barati Arc, Boa Hancock dari Amazon Lily Arc, Buggy dari Orange Town Arc, dan begitu juga side-side karakter macam Mr. Tree. Begitu juga Marine yang pernah muncul sebelum ini, Aokiji dari Post Enies Lobby Arc, Kobe dari Romance Dawn Arc, Garp. Tapi kalau kita tengok balik, Marineford tidak menghimpunkan kesemua sosok atau main player of One Piece dalam peperangan tersebut. Dan begitu juga Marineford tak menghimpunkan semua grup dan arc ke dalam peperangan tersebut. Contohnya macam Skypiea Arc, kita tak ada spesifik karakter dari Skypiea yang turun dalam Marineford. Tapi kalau kita masukkan Jaya Island Arc, kita boleh tengoklah Blackbeard ada kat situ. But maksud aku, karakter dari Skypiea tak ada. Dan begitu jugalah karakter dari Water 7 dan Enies Lobby. Dan even Luffy pun, untuk dia sendiri, dia datang peperangan Marineford tu tanpa kru dia. Dan kita juga telah diperkenalkan dengan Supernova sebelum peperangan Marineford. Tapi diorang juga tak terlibat dan diorang just jadi pemerhati je dari jauh. Cuma the only Supernova yang turun selain dari Luffy pun adalah Trafalgar Law. Bahkan Revolutionary Army juga telah pun diperkenalkan masa pre-time skip ini, tapi diorang juga tak terlibat. Dan begitu jugalah dengan Cyberpol yang telah didedahkan semasa Enies Lobby Arc. So, mungkin korang akan tertanya-tanya, perlu ke individu-individu yang aku sebutkan tadi yang tak join Marineford War tu untuk join Marineford War? Tak semestinya diorang perlu join kan, Kimi? Yes, that is my point sebenarnya. Even though karakter-karakter yang aku sebut tadi tak join Marineford War, but still the war is considered sebagai peperangan terbesar yang pernah berlaku. Bahkan kalau kita tengok balik, sebenarnya pun motif peperangan tu sangat-sangat simple. Luffy nak selamatkan abang dia, Whitebeard nak selamatkan anak dia, that's all. But peperangan Wano ini lebih daripada itu. Korang boleh tengok matlamat peperangan sebenar Wano ini apa. Dan begitu jugalah untuk Wano War ini menghimpunkan banyak karakter, bahkan menghimpunkan rantaian plot dan arc yang sangat-sangat tersusun, which is terikat bermula dari post time skip ni start lagi. Semuanya dihimpunkan. So aku sangat-sangat berkeyakinan bahawa peperangan Wano ini adalah sangat-sangat besar compare to Marineford. But still, aku okey sekiranya ada dari korang yang kurang bersetuju. Dan kita tak boleh menyangkal bahawa akan ada perkara besar yang akan berlaku di Wano War ini, yang akan melibatkan pihak lain pula yang memiliki matlamat yang berbeza selain dari matlamat asas peperangan Wano ini. Alright, contohnya, apa yang berlaku semasa di Fishman Island Arc telah membawa diorang ke Whole Cake Island Arc. Aku tak sure sama ada askar
fishman akan muncul dalam warna war, but still kita dah ada Jinbei yang bukan saja sertai peperangan, bahkan sertai kru Mugiwara. Even masa awal-awal post time skip start, which is the Return to Sabaudi arc pun, kita dah ada siap-siap Karibu yang telah pun memainkan peranan dia yang tersendiri dalam Wano War ini masa kat Udon dulu sebelum ni, dan juga sebelum ni yang simpan makanan selama untuk sebulan untuk bermurah hati untuk bagi Luffy makan untuk apa ni, banyak untuk betul, untuk bagi Luffy makan supaya dia dapat restore dia punya tenaga. Bermurah hatilah sangat kan. Tapi dia minta Luffy ganti balik lah lepas tu. Okay, tu kalau kita cerita pasal Return to Sabaudi dan Fishman Island arc. Lepas tu kita ada Pang Hazard arc yang menceritakan kepada kita tentang experimentation, dan perkara itu juga dihimpunkan dalam peperangan Wano ini dengan Devil Fruitnya Momo, The Numbers lagi, dan mungkin juga Kaido sendiri kan. Dan lepas Pang Hazard pula, Luffy pergi ke Dressrosa yang juga dihimpunkan dalam peperangan Wano ini, which is di Dressrosa, selain daripada hubungan Doflamingo dan Piratesnya dengan Beast Pirate, kita juga ada Cypher Paul dan Revolutionary Army. Di Dressrosa kita ada CP0, dan di Wano ini diorang juga terlibat, manakala Revolutionary Army semasa di Dressrosa cuba untuk tracking weapon yang Doflamingo jual, which is senjata yang didapat dari Wano. So bermaksud Revolutionary Army sedang memburu senjata dari Wano. Yes, kita tahu Revolutionary Army tak ada dalam peperangan Wano, or maybe belum lagi muncul. Sebab pada aku, Revolutionary Army juga akan cuba untuk menjejaki Wano, sebab di Wano kita hampir boleh buktikan bahawa yang entah bagaimana caranya, the world government juga ada bahagian dorang atau penglibatan dorang dalam market underworld dan penglibatan dorang yang aktif dalam illegal world of pirate. So aku secara personally rasa yang the Revolutionary Army nantinya akan terlibat dalam peperangan Wano ini, sebab aku rasa world government lah sebenarnya yang bertanggungjawab untuk membekalkan senjata-senjata kepada lanun-lanun untuk menyerang kerajaan-kerajaan yang belum lagi berada di bawah naungan dorang, supaya eventually dorang konon-kononnya datang untuk menjadi hero, untuk menjadi penyelamat that certain kingdom. Dan matlamat Revolutionary Army pula adalah untuk menyelamatkan kerajaan-kerajaan yang telah pun berada di bawah jajahan world government untuk diselamatkan dan menggulingkan takhta world government. Dan obviously perkara besar yang berlaku dalam Dressrosa arc adalah penubuhan The Mugiwara Grand Fleet. So pada aku, mungkin Grand Fleet akan datang ke Wano, sebab after all this war is the version of Marineford but bigger. Lepas tu kita ada Zou arc yang obviously kita dah tengok pun Minx Warrior terlibat dalam peperangan ini, dan Whole Cake Island arc. Memang tak payah nak cerita lah kan, terang-terang Big Mom ada dalam peperangan ini. Dan finally Wano arc. Aku tak mention Reverie arc sebab Luffy tak mengembara ke sana, maybe belum lagi. So that's why lah pada aku peperangan Wano ini akan jadi sangat-sangat besar, bahkan lebih besar dari Marineford. Dan of course thank you kepada Urahara Law semalam yang bercerita pasal konsep Euderon, which is the two sides of the same coin. Cuma perbezaannya teori aku ini dari teori Urahara Law adalah Marineford is the two sides of the same coin, but it is bigger in my opinion. Dan berkemungkinan juga peperangan Wano ini sama ada akan menjadi penutup kepada perjalanan pengembaraan Luffy di post time skip, atau mungkin akan menjadi permulaan kepada even a new bigger war lepas ni. So guys, that's all my point yang aku nak sharekan. So kepada korang yang ada pendapat korang sendiri, jangan lupa untuk komen di bawah. Dan sekiranya korang ada teori korang tersendiri yang korang nak kongsikan, korang boleh share teori korang di dalam grup Discord Kimis Coverto Fleet. Okay, link aku sediakan di ruangan description di bawah. That's all from me guys, and until then my brother, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi